Okey. Baik, so kita lihat soalan, soalan yang ini iaitu soalan yang pertama, iaitu soalan Laksmana merupakan salah seorang pembesar daripada pembesar perempat. Apakah peranan Laksmana? Kalau kita guna teknik tembak, kita akan buang, mengutip cukai dan juga menguruskan keuangan. So tinggallah jawapan, tinggallah yang A dan juga yang D. So yang mana yang kita pilih? Adakah Ketua Angkatan Tentera ataupun Panglima Angkatan Laut? So kalau kita lebih baik jawapannya adalah ya, iaitu Panglima Angkatan Laut. Ingat Panglima Angkatan Laut. Kalau ada yang yang tanda Ketua Angkatan Tentera, kenapa macam lain yang saya buka? Tak, ini negeri yang hari Sabtu hari tu. Ini yang Sabtu hari tu ya. Yang petang tadi punya kejap lagi kita akan bincangkan. Faiz. Yang ini yang hari Sabtu punya. Yang kau jawab hari tu, hari Sabtu. Baik. So nombor 1 yang ini. So jawapannya adalah Panglima Angkatan Laut. So kalau kamu tanya, apa beza dengan Ketua Angkatan Tentera? Ketua Angkatan Tentera maknanya merangkumi Angkatan Tentera Laut, Darat, Udara. Dia merangkumi ketiga-tiganya. Itu Ketua Angkatan Tentera. Zaman Kesultanan Melaka tak ada tu tak ada yang itu. Yang ada Panglima Angkatan Laut. Ya. So jawapan dia nombor 1 D. Baik. Nombor 2. Kalau korang ada sebarang soalan kemusykilan terus tulis Terus tulis dalam Zoom chat. 2. Hukum Kandun Melaka. Digubal berasaskan syariah dan hukum adat, apakah perkara yang dilarang semasa berurus niaga? Amalan riba, gunakan hamba abdi, mengutip cukai perdagangan dan juga berniaga dengan pedagang bukan Islam. Yang ini memang kamu boleh jawapan kamu. Ya betul, yang ini yang hari tu punya. Yang hari tu punya. Sebab hari tu punya kita tak bincang lagi. Yang hari tu punya kita tak bincang lagi. Jadi kita bincang dulu. Kita bincang dulu yang hari tu punya ya. So nombor 2, perkara yang dilarang semasa berurus niaga adalah amalan riba. Kalau ada yang tak jelas apa itu riba, riba itu adalah amalan mengambil keuntungan daripada pinjaman. Ya, mengambil keuntungan ataupun interest daripada pinjaman. Itu tak boleh. So nombor 2, amalan riba. Itu nombor 2 perkara yang dilarang. Nombor 3. Jadual berikut berkaitan dengan revolusi yang berlaku di Eropah pada abad ke-17 dan abad ke-18. Ini soalan bab 2. Kesan revolusi tersebut terhadap Eropah. So yang ini memang kita akan memilih apa? Kita akan memilih kerajaan berperlembagaan ditegakkan. So jawapannya adalah B. Kuasa rakyat terjejas? Bukan. Kuasa raja mutlak diperkukuh? Bukan. Dan ideologi komunis terhalang? Bukan. Yang cikgu hantar dalam grup tu, kejap lagi kita akan bincang. Lepas ni semua menanti-nantikan yang tadinya. Tak apa. Sekejap lagi. Sabar. Sabar. Baik, soalan yang keempat. Iktibar yang boleh diperolehi daripada kebangkitan nasionalisme, iktibarnya adalah daripada kebangkitan nasionalisme. Mengutamakan tindakan, mempertahankan kedaulatan negara, mengukuhkan kerjasama dengan penjajah atau melibatkan pertumpahan darah. Iktibarnya adalah iaitu mempertahankan kedaulatan negara. Macam mana cikgu tahu? First impression. So percayalah kepada first impression. So nombor 4 adalah B. So praktiskan teknik-teknik dia. 5. Punca tercetusnya Perang Dunia Pertama. Iaitu kegagalan perjanjian Versailles, kejatuhan Empayar Osmaniyah, pembunuhan pucuk mahkota Austria-Hungary dan juga pencerobohan wilayah British oleh Amerika Syarikat. So jawapannya adalah C, confirm. Ini memang confirm. First impression. Memang itu jawapan dia. Soalan yang ke-6. Kesan penggunaan mata wang Jepun yang dikenali sebagai wang pokok pisang. Kita tahu wang pokok pisang ini digunakan semasa pendudukan Jepun di tanah Melayu. So wang ini dicetak banyak-banyak, maka apa yang berlaku? Iaitu nilai mata wang tinggi, kadar inflasi meningkat, harga barang rendah atau ekonomi meningkat. Jelas jawapannya betul Nurul Hidayah.
Jawapannya adalah B. Kadar inflasi meningkat. Okey. Baik. Cikgu, okey, cikgu satu hal cikgu pujilah Nurul Hidayah ni kerana begitu gigih. Okey, study bagus. Baik. 7. Raja berikut menunjukkan faktor yang menimbulkan penentangan penyerahan Sarawak. Apakah X? Baik, faktor penentangan kerana menggunakan tipu muslihat, mengetepikan surat wasiat, dan juga satu lagi, faktor yang menimbulkan penentangan penyerahan Sarawak. Okey, adakah warisan budaya terhakis, syarat kerakyatan liberal, bertentangan perlembagaan 1941 dan juga desakan pelabur Eropah. Yang ini mungkin ramai yang salah. Baik, faktor penentangan yang menggunakan tipu muslihat. Siapa yang guna tipu muslihat dalam penentangan penyerahan Sarawak? Baik, sekarang ni, mungkin kamu lupa. Ingat lagi tak tentang penyerahan Sarawak ni, penentangan ni? Ingat ke tak ingat? Ingat ke tak ingat? Jujurlah, jujur. Ingat ke tak ingat? Ingat-ingat lupa. Okey. Okey. Ingat-ingat lupa tak apa sebab masih banyak ingat lagi. Okey. Baik. Nak cikgu explain secara ringkas? Nak cikgu explain secara ringkas tentang nombor 7 ni? Okey. Nak cikgu explain Okey, baik. Sebenarnya begini. Okey. Kita tahu bahawa sebenarnya apabila korang dengar apabila Jepun menyerah kalah. Habis menyerah kalah di tanah Melayu, menyerah kalah di Sarawak, menyerah kalah di Sabah, menyerah kalah, balik. Bila balik di Sarawak, kalau di tanah Melayu, kita tahu 2 minggu PKM menguasai tanah Melayu dan kemudian baru BNA itu di tanah Melayu, betul? Kalau di Sarawak, selepas itu Wiener-Brook balik. Wiener-Brook balik ke Sarawak. Dia tengok, dia nak menguruskan, dia nak ambil balik Sarawak. Tapi apabila dia lihat banyak kemusnahan berlaku akibat pendudukan Jepun dengan banyak pejabat kerajaan yang rosak, kemudian juga infrastruktur yang rosak, jambatan banyak yang dimusnahkan apa semua kan. Jadi, jadi Charles Wiener-Brook kata tak ada duit. Dia dah tak ada duit untuk maintainkan Sarawak tu, untuk baiki Sarawak. Jadi apa dia buat? Dia nak berikan kepada British. British kata kau bagi je lah kat aku Sarawak ni kan. Kau nak maintain tak ada duit. Bagi biar kerajaan British yang uruskan Sarawak ni. Jadi dia pun nak bagi. Bila dia bagi, maka penduduk Sarawak menentang. Penduduk Sarawak kata, mana boleh? Mana boleh? Kerana apa? Kerana pertama, kan ada surat wasiat daripada Charles Brooke kata apa? Kalau Wiener-Brook nak buat apa-apa keputusan, kena tanya Anthony Brooke dan juga Bertram Brooke. Tu adik dan juga anak saudara dia. Kena tanya waris-waris dulu. Boleh ke tak boleh? Ini tidak buat keputusan sendiri. Ini telah mengetepikan surat wasiat. Satu. Yang kedua, bila Wiener-Brook nak serahkan Sarawak kepada British, dia perlu dapatkan tanda tangan semua ketua-ketua kaum. Masalahnya, Wiener-Brook telah hantar Gerard T. McBrien, penasihat dia, untuk dapatkan tanda tangan itu. Dan Gerard T. McBrien telah menggunakan tipu muslihat untuk dapatkan tanda tangan ketua-ketua suku kaum ini bagi bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Itu yang kedua. Sebab itu dia orang menentang. Kau guna tipu muslihat ni. Ini form 4 punya ke? Of course. Ini form 4 punya? Yeah, of course. Form 4 punya. Sebab soalan nombor 7. Ingat kan? Tips cikgu. Soalan nombor 1 hingga soalan 20 form 4. Ingat soalan nombor 1 hingga 20 memang form 4. Ya. Baik, bagus. So, kemudian satu lagi apa? Satu lagi iaitu rakyat Sarawak kata apa? Wiener-Brook.
Dulu kau buat sebelum Jepun datang, kita ada buat perjanjian yang kau nak serahkan Sarawak kepada penduduk tempatan. Tapi kau tak sempat bagi sebab Jepun dah serang Sarawak. So sekarang, Jepun dah balik, kau kena tunaikanlah janji kau. Okey. Iaitu janji itu di mana? Dalam Perlembagaan 1941. Jadi, jawapan sebenarnya adalah apa? Kenapa orang-orang Sarawak menentang penyerahan Sarawak? Kerana bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Dalam Perlembagaan 1941, Weidenbrook janji nak bagi Sarawak kepada penduduk tempatan. Jadi sekarang tiba-tiba nak bagi ke? Ya, bab 4. Betul, bab 4. Jadi sekarang tiba-tiba kau nak bagi British. Ini bertentangan dengan perlembagaan tu. Bertentangan dengan perjanjian yang kau dah janji tu. So, itulah soalan nombor 7. Boleh faham sambil kita belajar, sambil kita semak jawapan, sambil kita refresh balik. Itu soalan nombor 7. Boleh faham Okey. Baik. So, nombor 7 jawapannya adalah C. Bertentangan Perlembagaan 1941. Baik. Soalan yang ke-8. Slogan yang digunakan oleh UMNO dalam penentangan terhadap Malayan Union. Okey, dalam kita tahu UMNO ada 2 slogan Satu, hidup Melayu. Satu lagi, merdeka. Kat sini ada apa? Hidup Melayu. Jadi kita akan tandakan hidup Melayu. Ya. Soalan nombor 8. Slogan yang digunakan oleh UMNO. Ya. Okey, baik. Soalan yang ke-9. Okey, rajah berikut menunjukkan perubahan pentadbiran British di Tanah Melayu. Faktor yang menyebabkan perubahan pentadbiran ini. Okey, iaitu kerana apa? Kerana nombor 9 jawapannya daripada Melayu Union tukar kepada Persekutuan Tanah Melayu. Kerana apa? Kerana sudah tentulah kerana penentangan orang Melayu. Ya, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Soalan nombor 9 adalah C. Soalan nombor 10. Okey, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, merupakan satu kejayaan kepada orang Melayu yang menentang Malayan Union. Mengapa orang Melayu menerima penubuhan PTM 1948? Kerana adakah mengukuhkan ekonomi peribumi, membuka ruang ke arah berkerajaan sendiri, menerima kepentingan kaum bukan Melayu, atau mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu? So, yang mana satu ni? Jadi, jawapannya adalah okey. Okey, kalau kita lihat di sini. Nampak tak? Okey, dalam Persekutuan Melayu 1948, okey, iaitu keistimewaan. Kedudukan istimewa orang Melayu diberi pengiktirafan. Betul ke? Nombor 10 jawapannya adalah D. Betul? Okey, mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu. Betul kan? Okey, baik. Soalan yang ke-11. Okey. Berdentum pula bunyinya. Okey. Okey, baik. Okey, baik. So, kita tengok soalan 11, peranan pasukan Senoi Prague. Ini ada orang tanya. Senoi Prague, orang perang. Okey, dalam usaha menangani ancaman komunis, ini bab 6. Okey, apakah peranan dia? Iaitu untuk mengesan tempat persembunyian komunis. Ingat, okey, Senoi Prague ni adalah pasukan orang asli. It's okay, Adam. Okey, pasukan orang asli. So, orang asli mahir dengan hutan. So, apa tugas dia? Sudah tentu mengesan tempat persembunyian komunis. Okey. 12. Implikasi peristiwa berikut terhadap negara kita. Iaitu apakah kesan? Ingat implikasi itu ialah kesan. Kesan darurat terhadap negara kita. Iaitu kesannya adalah iaitu perkembangan ekonomi terjejas, hubungan antara kaum renggang, kemerdekaan semakin sukar dicapai dan syarat kerakyatan telah diperketatkan. Jawapannya agak-agak yang satu. Jawapannya 1 dan 2, 1 dan 4, 2 dan 3, 2 dengan 4. A dengan B kot, cikgu. Okey, ada yang kata A dengan B, cikgu. Okey, so kalau kita lihat,
Ya, betul. Memang jawapannya adalah A. Okey, kesan darurat ialah perkembangan ekonomi terjejas. Sebab apa? Banyak gangguan daripada komunis. So, ekonomi tak mampu nak bangun. Dan hubungan antara kaum semakin renggang. Kerana apa? Kerana 97% anggota komunis pada waktu itu adalah daripada kaum Cina. Maka orang Melayu dengan orang Cina mulalah mula tidak mempunyai hubungan yang tidak baik. So terjejas. Okey. So 12 A dengan B, 1 dan 2. 13 kepentingan sistem ahli. Ingat kata kunci bagi sistem ahli. Okey, sistem ahli sebenarnya adalah untuk apa? Okey, iaitu untuk yang pertama sekali memberi latihan. Memberi latihan pentadbiran. Sistem ahli Dan yang kedua, ianya adalah menjadi satu proses ke arah perpaduan kaum. Satu proses ke arah perpaduan kaum. Kenapa? Kerana dalam sistem ahli ada pemimpin-pemimpin daripada orang Melayu, orang Cina, orang India. So dapat membentuk perpaduan. 13A. 14. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan sistem pendidikan sebelum merdeka. Kesan sistem pendidikan ini. Inilah dia pendidikan vernacular. So, ianya akan buat apa? Apa kesannya bila buat sistem vernacular? Jawapannya adalah B. Menghalang perpaduan kaum. Betul? Ya, betul. 14D. 15. Kepentingan pilihan raya dalam proses pembentukan kerajaan. Apa kepentingan dia? Okey. Mewujud tolak ansur, membentuk kerjasama, mencapai kemerdekaan dan memilih wakil rakyat. Kepentingan pilihan raya bukan untuk memilih wakil rakyat ke? Kan? Kan? Betul? Betul ya. So jawapannya ya betul. Okay, pilihan raya sebenarnya untuk memilih wakil rakyat dalam proses pembentukan kerajaan. Bagus, Zaim. Baik. 16. Pasangan manakah yang betul tentang syarat untuk menjadi pengundi dan syarat untuk menjadi calon. Okey. Syarat untuk menjadi pengundi rakyat British dan warga negara A. Okey. B, berumur 21 tahun ke atas, syarat menjadi calon warga negara Persekutuan Melayu, betul. Kedua-dua ni betul. C, okey, yang dua-dua ni satu ni salah. Dan okey, yang D ni pun salah. So jawapannya adalah B. Ya, betul. Okey, jawapannya B, berumur 21 tahun ke atas. Baik. 17, sumbangan tokoh berikut kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okay, Haji Wahab, Encik Abdul Aziz, Syed Muhammad Said dan juga Nik Ahmad Kamil. Okay, dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu mereka ini, adakah A, menggubal perlembagaan ataupun menjadi wakil Raja-Raja Melayu dalam rundingan kemerdekaan? Baik, kalau mengikut nama, cikgu tahu jawapannya adalah D. Kerana apa? Kerana cikgu lihat ada dua nama, iaitu Datuk Nik Ahmad Kamil dan juga Datuk Muhammad Said tu. Okey, kedua-dua ini memang menjadi wakil Raja-Raja Melayu. Jadi sebab tu jawapannya adalah D. Ya. So cikgu tak perlu ingat empat-empat tu apa. Kadang-kadang ingat dua pun dah cukup. Ingat dua pun dah cukup. Okey, ni wakil Raja Melayu ni. Macam tu. Ya. Baik. 18. Perkara yang dipersetujui dalam Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. Apa yang dipersetujui dalam perjanjian ini? Okey, tengok pada tarikh 8 Februari 1956. Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. Okey. Iaitu apa yang dipersetujui. Baik, mungkin kamu tak ingat. Tetapi Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu ni bila ni cikgu? Semasa mereka pergi ke London. Diorang pergi ke London, kan tukar beramah semua kan? Diorang bincang kat sana. Okey, dan akhirnya mereka pun buat rundingan itu dan itu dipanggil Perjanjian London. Okey, dan juga dipanggil Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu.
Dan apakah perkara yang dipersetujui? Okey, perkara yang dipersetujui adalah, siapa tahu? A, B, C, D. Penubuhan Suruhanjaya Perlembagaan, Majlis Permasyuaran Kemerdekaan Negara, amalkan sistem demokrasi berparlimen, atau pembentukan Kabinet Negara yang pertama. Jawapannya adalah A. Okey, jawapannya adalah A. Yang ini sebenarnya Suruhanjaya Perlembagaan adalah nama lain bagi Suruhanjaya REID. R-E-I-D. Ingat tu. Okey. Apakah yang dipersetujui dalam perjanjian ini? Mereka bersetuju untuk sila buat satu Suruhanjaya untuk membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka. Tengok tarikh dia, 8 Februari 1956. Maknanya setahun lebih sebelum merdeka. Tengok tarikh. Sebab tu pentingnya tarikh ni, walaupun tak perlu nak hafal, tapi penting tahu tarikh supaya kita dah boleh anggarkan. Ini setahun setengah sebelum merdeka. Setahun setengah sebelum merdeka mereka buat apa? Oh, diorang pergi ke London untuk rundingkan kemerdekaan. Nampak tak? Jadi apakah hasilnya? Perjanjian kemerdekaan. Dan perjanjian kemerdekaan itu apa hasilnya? Penubuhan Suruhanjaya Perlembagaan ataupun Suruhanjaya REID. R-E-I-D. Itu bagaimana kita kaitkan maklumat-maklumat dalam soalan. Ya. Baik. 19. Bunga raya. Okay, dipilih sebagai bunga kebangsaan. Bagaimanakah pemilihan tersebut ditentukan? Iaitu, okay, adakah dicanangkan oleh Kabinet? Atau pemilihan oleh Raja-Raja Melayu? Atau pemilihan oleh Kementerian Pertanian? Cikgu rasa yang C bukan. Okay, bukan ke? Pemilihan oleh Kementerian Pertanian, betul? Pemilihan oleh Kementerian Pertanian. Okey. Bukan dicanangkan oleh Kabinet, bukan pemilihan oleh Raja-Raja Melayu dan dicanangkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Bukan. Kerana pemilihan oleh Kementerian Pertanian. Kerana apa bunga raya dipilih? Kerana bunga raya yang paling banyak ditanam di kawasan negeri-negeri Melayu. Sebab tu bunga raya itu dipilih. Okey. Baik. So, dan 20. Jatah negara. Kepentingan lambang tersebut kepada negara. Okey, iaitu menunjukkan kekuatan jati diri negara, mengukuhkan semangat menentang penjajah atau menunjukkan negara sudah mencapai kemerdekaan. Jatah negara, tahu tak jatah negara? Jatah negara yang mana? Yang ada harimau tu kan? Yang ada harimau tu, kiri kanan tu jatah negara. Ya, dia sebagai apa? Ya, ada harimau dengan keris tu kan? Ya, itu adalah jati diri negara. Ya, jati diri maknanya image negara. Image negara. Itulah jatah negara. Baik. 21. Bila 21, perasan tak? Bila kamu tengok 21, perkataan bahasa Yunani, berkaitan kedaulatan, kan cikgu cakap, soalan 21 confirm. Okey, akan bermula form 5. Baik. So, apakah maksud perkataan super news ataupun sovereignist? Okey. Iaitu merujuk kepada apa? Negara yang merdeka. Ingat, kedaulatan maksudnya apa? Iaitu, kita kata image maruah diri yang merdeka. Yang merdeka dan juga yang ada jati diri. Itu. Super news dan juga sovereignist. Yang lain bukan? Bukan kuasa tertinggi ke cikgu? Ya, betul. Memang super news dan sovereignist itu kekuasaan tertinggi. Tetapi kalau kamu tengok jawapan-jawapan lain, mana yang lebih tepat? Keadilan mutlak? Bukan. Semangat kekitaan? Bukan. Pemerintahan beraja? Lagi bukan. Faham tak? Jadi kita pilih mana yang terhampir dengan kuasa tertinggi itu. Iaitu merujuk kepada negara yang merdeka. Ingat jadi kamu kena jangan confuse, cari yang terdekat, terhampir dengan maksud. Baik. 22. Sistem pemerintahan diamalkan di Malaysia, iaitu ini raja berperlembagaan. Ini kalau tak dapat juga ni, sila daftar diri untuk jadi warga negara luar. Baik.
Okey. 23. Undang-undang tertinggi sebuah negara dikenali sebagai perlembagaan. Ini confirm perlembagaan. Ingat, undang-undang tertinggi perlembagaan. Ada perbezaan ordinan, enactment dan juga akta. Ada beza. Okey, ada beza. Baik. Apa perbezaan dia? Siapa tahu? Siapa tahu apa perbezaan antara akta, enactment dan juga ordinan? Okey. Okay. So, perbezaan dia adalah macam ni. Perlembagaan untuk seluruh, untuk perlembagaan adalah undang-undang tertinggi untuk seluruh negara. Akta ni sebenarnya juga adalah undang-undang. Undang-undang yang lebih terperinci, dan akta tu digubal di parlimen untuk persekutuan Malaysia. Itu akta. Enactment adalah undang-undang untuk negeri di semenanjung Malaysia. Biasanya undang-undang berkaitan enactment tanah negeri Selangor, enactment keluarga, undang-undang keluarga, enactment keluarga negeri Johor. So itu undang-undang. Enactment bagi undang-undang bagi negeri, iaitu negeri Melayu. Ordinan pula adalah undang-undang bagi negeri Sarawak dan Sabah. Ordinan adalah undang-undang bagi negeri Sabah dan Sarawak. So itu beza perlembagaan, enactment, akta, ordinan. Jadi itu perbezaan. Baik. Akta betul cikgu. Akta ialah undang-undang bagi seluruh persekutuan Malaysia. Untuk seluruh persekutuan Malaysia. Undang-undang lah bagi seluruh persekutuan Malaysia. Itu beza dia. Baik, 24. Undang-undang yang diperkenalkan oleh British di negeri Selat, iaitu apa? Charter of Justice, betul? Ataupun the Common Law of England. Dia ada dua tu. Charter of Justice. Charter of Justice. Baik. 25. Durbar. Mengapakah Durbar dibentuk? Durbar bertujuan untuk apa? Membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan tempatan atau kerajaan persekutuan. Jawapannya adalah membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan. 25. Itu Durbar. Itu Durbar. 26. Permukaan mohor besar. Permukaan cap mohor besar raja-raja. Fungsi alat tersebut. Iaitu apa? Lambang kedaulatan Raja-Raja Melayu, lambang kehebatan, lambang warisan Kesultanan Melayu Melaka, atau lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Ini adalah apa? A, B, C, D. 26. 26 jawapannya adalah A. Sebab ada banyak negeri dalam tu. Betul, jawapannya A. Lambang kedaulatan Raja-Raja Melayu. Sebab dekat COP tu ada setiap negeri ada 9 logo jata negeri masing-masing. Jadi dia lambang kedaulatan Raja-Raja Melayu. Baik. 27. Kenapa berlaku pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri? Supaya mengelakkan permasalahan antara kedua-dua peringkat kerajaan. Kenapa bahagi kuasa? Supaya tidak timbul masalah. 28. Maklumat berikut berkaitan dengan peranan pentadbiran kerajaan Malaysia. Apakah peringkat pentadbiran yang menjalankan peranan tersebut? Membangunkan perumahan awam, menyediakan perkhidmatan kecemasan. Kerajaan pusat, tempatan, daerah atau negeri. Mana agaknya? MDKS, Majlis Daerah. Serius lah. Membangunkan perumahan awam dan menyediakan perkhidmatan kecemasan. Betul, jawapannya adalah B, kerajaan tempatan. Jawapannya adalah
Jawapannya adalah kerajaan tempatan. Okey, kerajaan tempatan yang membangunkan perumahan awam dan menyediakan perkhidmatan kecemasan. Perkhidmatan kecemasan peringkat negeri. Ya. Kerajaan tempatan B. Yalah. Kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan apa? Majlis daerah lah. Majlis daerah. Cikgu pun confused. Rupanya kerajaan negeri kat bawah sekali. Kerajaan tempatan merujuk kepada majlis daerah, membangunkan perumahan awam dan juga menyediakan perkhidmatan kecemasan. Okey. Baik. 29. Bagi pihak pegawai British, idea gagasan Malaysia ialah penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara. Apakah matlamat utama penyatuan wilayah-wilayah ini membentuk Malaysia? Iaitu untuk apa? Memupuk perpaduan, imperialisme, salah. Melaksanakan pembaharuan, mungkin memudahkan pentadbiran. Tengok bagi pihak pegawai British. Okey, bagi pihak pegawai British. So, okey, manakah jawapan dia? Okey, iaitu C salah kan? Ya, memang C salah. Jawapan dia adalah D. Okey. Jawapannya adalah D, memudahkan pentadbiran bila Sabah Sarawak bergabung dengan Sabah Sarawak Singapura Brunei bergabung dengan Tanah Melayu menjadi Malaysia. So ini memudahkan pentadbiran. Itu idea pihak pegawai British. Soalan kata bagi pihak pegawai British. Ya. 30. Okey, tokoh di atas meminta idea gagasan Malaysia disegerakan. Okey, ini siapa ni? Sir Malcolm MacDonald. Okey, iaitu tokoh ini meminta idea gagasan Malaysia disegerakan untuk apa? Tujuan keselamatan, perpaduan, kepentingan integrasi ataupun kepentingan ekonomi. Okey. Yang pasti jawapannya adalah tujuan keselamatan. Kenapa tujuan keselamatan? Baik, semasa pemerintahan dia ni betul ke Malcolm MacDonald? Ke Sir Edward Kent? Ke Gerard Templar? Cikgu lupa, confuse sikit. Muka lebih kurang aja. Malcolm MacDonald kan? Okey, MacD. MacD Okey. Hitler. Lagi jauh, Mar. Kau ni lagi jauh. Baik. Baik, kenapa pegawai ini? Kalau cikgu kalau cikgu, Conor McGregor. Tu lain. Faiz tu lain. Kalau kita tengok muka dia, kita tengok dia punya pakaian ini, dia pastinya seorang ahli tentera. Anggota tentera. Dan bila anggota tentera, dia sudah tentu anggota tentera British. Sebab dia berkaitan dengan Malaysia. Kalau anggota tentera British, sudah tentulah mereka berada di sini selepas kekalahan Jepun. Gerard Templar, betul. So Gerard Templar inilah yang melakukan apa? Yang menjalankan idea perang saraf untuk menangani isu komunis. Maknanya apa? Maknanya dia kata segerakanlah gabungkan Malaysia ini untuk tujuan keselamatan. Untuk tujuan dapat mengurangkan ancaman komunis. So, di Borneo kan cikgu? Tak. Ini memang Gerard Templar dekat ni, Tanah Melayu. Gerard Templar. Gerald Templar. Okay, cuba find out. Gerard Templar ni ada keluar dalam sejarah tingkatan 4. Tentang masa ancaman komunis tu. Okey, baik. 31. Faktor yang mendorong pemisahan Singapura daripada Malaysia. Okey, jawapannya adalah 2 dan 3, betul? 2 dan 3. Hak sama rata untuk semua kaum yang dituntut oleh Lee Kuan Yew dan pembukaan pasaran bersama. Okey, so jawapannya adalah 2 dan 3 tu. Okey. 32. Rusuhan kaum. Di Singapura, mengapa rusuhan tersebut berlaku? Kerana menuntut persamaan hak ke ataupun masalah perkauman? Yang mana satu ni? Soalan tanya, mengapa rusuhan tersebut berlaku? Rusuhan tersebut berlaku kerana menuntut persamaan hak. Yes. Okey, menuntut persamaan hak. Baik, 32A.
33. Persamaan antara perpaduan kaum dan integrasi nasional. Baik, iaitu persamaannya. Adakah fahaman politik, dasar pembangunan, perlembagaan persekutuan ataupun juga sistem pendidikan. Persamaan kedua-duanya adalah dari sudut perlembagaan persekutuan, di mana perpaduan kaum dan integrasi nasional ini adalah selaras, seiring dengan perlembagaan persekutuan. Maknanya kedua-dua ini akan membantu mencapai matlamat yang telah ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan, iaitu membentuk perpaduan. So itulah persamaan kedua-dua konsep ini. Payah sikit nak faham, tapi kamu kena tahu itulah dia kaitan dia. Baik. 34. Kenapa kerajaan melaksanakan langkah-langkah secara konsisten? Dasar pendidikan, bahasa Melayu, dasar kebudayaan, sukan Malaysia adalah untuk balik kepada matlamat asal, iaitu memperkasakan perpaduan. Ingat kalau kamu tanya kan, sebenarnya untuk apa dalam bab 7 membina kesejahteraan negara kan, dalam bab 7 semua dasar pendidikan, bahasa Melayu, dasar kebudayaan, sukan Malaysia ni untuk apa cikgu? Semuanya untuk perpaduan. Sebab tu jawapan dia memperkasakan perpaduan. Itu kefahaman yang kamu kena dapat. Ya. Baik, 35. Tujuan DEB dilaksanakan. Bila DEB, ini adalah bab yang ke-8. Okey, kenapa DEB dilaksanakan? Memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi, bangunkan perindustrian negara, memupuk identiti kebangsaan atau memajukan ekonomi negara. So, yang mana satu? Jawapannya. Kalau yang paling hampir antara A dengan D. Antara A dengan D. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ialah A. Ialah A. Memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi dan juga satu lagi iaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Betul? Meningkatkan taraf hidup rakyat, memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Ini kan dua matlamat serampang dua mata dasar ekonomi baru. So 35 adalah A. 36. Rancangan buku hijau. Kenapa rancangan tersebut diperkenalkan? Adalah untuk merapatkan jurang kemiskinan rakyat, meningkatkan pendapatan rakyat, galakkan perniagaan dalam kalangan rakyat atau pelbagaikan aktiviti ekonomi rakyat. So jawapannya adalah A juga. Rancangan buku hijau. Ingat, warna hijau dikaitkan dengan pertanian. Jadi, kenapa diperkenalkan rancangan untuk pertanian? Untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang di luar bandar. Itu jawapannya. 36 adalah A. Okey. 37. Kerajaan berikut menjalinkan hubungan diplomatik kerajaan China. Bagaimanakah hubungan tersebut dijalinkan? Masa hari tu ada yang tanya, alamak cikgu saya lupa lah pan-pan langkah suka ni. Okey. Iaitu bagaimanakah hubungan tersebut dijalankan? Iaitu menghantar ufti. Langkah suka hantar ufti, iaitu hantar ufti kepada kerajaan China. Okey. So jawapannya apa? Melalui perkahwinan. Pan-pan langkah suka itu buat hubungan dengan kerajaan China dengan berkahwin. Serius lah Adam? Okay. Baik, jawapannya adalah B, menghantar utusan. Take note betul-betul okey. Bukan. Pan-pan, langkah suka, Cihtu, tiga-tiga ni kerajaan alam Melayu sebelum Melaka. Tiga-tiga ni kerajaan alam Melayu sebelum Melaka. Yang kita belajar dulu, kerajaan alam Melayu ada 7 kan?
Okey, iaitu kita belajar Funan, Champa, Angkor, Sriwijaya, Majapahit, Gangga-Negara, Kedatua kan. Sebenarnya kerajaan alam Melayu ada 32 buah kerajaan. Ada lagi banyak lagi. Termasuk Pan-Pan, Langkasuka, Cihtu, Patani, kemudian juga apa? Kemudian juga ada lagi apa, banyak lagi lah. Memang banyak. Tiong Mah, Singhasari, lebih banyak. Sailendra, lebih banyak. Jadi antara tu asal macam Cina namanya sebab mereka buat hubungan dengan kerajaan Cina. Mereka buat hubungan dengan kerajaan Cina. Sebab tu nama tu sebut sebagai macam nama Cina sikit. Jadi, bagaimana hubungan itu terjalin kerajaan-kerajaan ini dengan kerajaan Cina dengan menghantar utusan. Menghantar utusan. So, itu jawapan dia. Okay. Ufti tu apa? Ufti tu yuran perlindungan. Yuran perlindungan di mana hantar ufti dalam bentuk hadiah kepada kerajaan Cina dan bagi tahu, engkaulah tuan kami berlindung di bawah kamu. Dan inilah kita kata sebagai hadiah daripada kami. Ufti yang kami berikan. Sebagai, kerana apa? Kerana tuan telah memberi perlindungan kepada kami. Itu ufti. Which nama pun is utusan dan? Yang mana? Utusan. That was not. Utusan sebenarnya adalah apa? Utusan sebenarnya adalah dalam bahasa ini panggil apa utusan maknanya a person. Bahasa Inggeris Melayu je lah. Baiklah Nazira. Okey, utusan itu sebenarnya adalah seorang wakil kerajaan yang dihantar ke China untuk menyatakan hasrat bagi berbaik-baik dengan kerajaan China. Maknanya menghantar utusan itu maksudnya apa? Menghantar wakil kerajaan. Ya, messenger lah. Menghantar wakil kerajaan. Itulah dia. Boleh Nazira? Boleh. Okey, baik. So, utusan itu ialah wakil kerajaan. Baik, bagus soalan tu. Dan soalan 38, Perang Dingin. Konflik politik. Apakah kesan Perang Dingin kepada Malaysia? Iaitu, apakah kesan Perang Dingin kepada Malaysia? Adakah dasar pro-barat ataupun kemelesetan ekonomi ataupun dasar pandang ke timur atau perubahan dasar luar? Secara umumnya, Perang Dingin menyebabkan bukan pro-barat. Perang Dingin menyebabkan perubahan dasar luar. Okey. Macam mana cikgu? Mungkin ramai yang confused. Macam mana ni cikgu? Dia macam ni. Perang Dingin kita tahu adalah perang di antara perang psikologi antara blok barat dengan blok timur. Di mana blok barat dikuasai oleh Amerika, diketuai oleh Amerika. Blok timur dikuasai oleh Soviet Union. So, mereka ini perang dingin, perang psikologi. Masing-masing tunjukkan kekuatan. Tunjukkan kekuatan dengan cara apa? Tunjukkan senjata-senjata terbaru mereka, melakukan ujian-ujian senjata nuklear. Nak tunjuk test, nak tunjuk kuat. So, itu psikologi. So, apakah kesan Perang Dingin ini? Perang Dingin ini berlaku sejak daripada tahun 1946, selepas Perang Dunia Pertama, sampai tahun 1990 tau. Hampir 40 tahun Perang Dingin di antara kedua-dua ni. Jadi, apa kesannya kepada Malaysia? Malaysia menyebabkan apa? Tak nak berpihak dengan blok barat, tak nak berpihak dengan blok timur. Nak di tengah-tengah. Iaitu berkecuali. Jadi, jawapannya apa? Perubahan dasar luar. Kerana apa? Ingat lagi, semasa kita merdeka 1957, Tunku Abdul Rahman, dia menggunakan dasar pro-barat. Maknanya sokong barat. Dan anti-komunis. Ya betul. Betul Faiz. Mula-mula tahun 1957, bila Tunku Abdul Rahman dia jadi Perdana Menteri kita, dia mengamalkan dasar pro-barat. Sokong apa juga Britain dan Amerika buat. Tapi menentang komunis. Sebab apa? Komunis waktu itu mengancam negara kita. Sebab tu Tunku Abdul Rahman menentang. So Tunku Abdul Rahman menggunakan dasar pro-barat.
Tapi bila digantikan dengan Tun Abdul Razak, Tun Abdul Razak kata apa? Kita kena berbuat baik dengan semua orang, semua negara. Jadi sebab itu, okey, Malaysia tidak lagi pro barat, tapi Malaysia berkecuali. So, yang Soviet Union pun dia buat hubungan dengan kerajaan Korea Utara pun Malaysia buat hubungan, dengan kerajaan China yang komunis pun buat hubungan, semua negara buat hubungan. Okay. Jadi itu maksudnya apa? Perubahan dasar luar. So 38 adalah D. Ingat dasar luar ni, dasar luar Malaysia, kata kunci dia ada pada Tunku Abdul Rahman dan juga Tun Abdul Razak. Sangat berbeza kedua-dua dasar luar dia. Itu bagi Malaysia. Ya. 39. Bagaimana kerajaan kerajaan Malaysia menyelesaikan isu penyalahgunaan dadah, iaitu adakah A, B, C atau D? Iaitu menguatkuasakan Akta Anti Penyeludupan? Tidak. Jawapannya adalah bekerjasama dengan polis antarabangsa. Okey. Polis antarabangsa dipanggil apa? Polis antarabangsa dipanggil apa? Dipanggil Vines mesti tahu punya. Polis antarabangsa dipanggil apa? Dipanggil apa pula FBI? Dipanggil Interpol. Interpol. Yes, Interpol. Interpol tu apa? International Police. Interpol lah. Jadi untuk apa? Penyalahgunaan dadah. Interpol. Dan 40. Anugerah berikut mula diperkenalkan pada tahun 1991. Bukan. Interpol bukan kelab bola sepak. Itu Inter Milan. Itu Inter Milan. Baik. Anugerah ini menjadi bukti komitmen Malaysia pada tahun 1991 untuk melestarikan alam sekitar. Ingat bermula pada tahun 1990 dan ke atas, Malaysia mula memberikan komitmen dalam alam sekitar. Jadi sampai dapat hadiah lah kerana negara kita memberi komitmen dalam alam sekitar. Melestarikan tu maknanya apa? Menggunakan secara bijak alam sekitar kita. Pembangunan pun kita nak, tapi alam sekitar pun kita jaga. Itu dipanggil lestarikan alam sekitar. Pembangunan pun buat, jaga alam sekitar pun kita buat. Itu melestarikan alam sekitar. Baik. So, habis. Untuk set yang pertama, set tu set hari Sabtu. Sekarang kita nak tengok set yang kedua, set yang kamu baru saja jawab sebentar tadi, pada petang tadi, dan ada 28 orang yang dah submit. Bagus. Dan sekarang kita akan tengok. So, cikgu tunjuk dululah korang punya markah, boleh? So, cikgu tunjuk dulu korang punya markah.